Aku ni tertekan. Baik tak? Okay, Miss. Dah ready Miss? Okay, Assalamualaikum Miss. Saya Syarul Nizam bin Azri. So, kami berlima daripada Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, dari course accounting. So, kita nak interview Miss sikit pasal sistem kat KFC Bukit Sentosa, Miss. Okay, untuk first kali, boleh tak Miss perkenalkan diri Miss dulu? Boleh. Boleh. Okey, hai, nama saya Hasana. Saya seorang umur saya 22 tahun. Saya seorang assistant manager dekat KFC Bukit Sentosa Rawang. Okay, Miss. Okay, untuk next soalan saya nak tanya Miss, boleh tak macam Miss cerita sikit tubuhnya KFC Bukit Sentosa tu? Setakat yang Miss tahu lah. Latar belakang dia Miss tak tahu sebab Miss bukan berasal dari store tu. Sebab kita kan transfer daripada store lain kan. Tapi yang Miss tahulah, store Bukit Sentosa tu diplan untuk sale yang sikit, store yang kecil. Tapi sale dia tak sesuai dengan dia punya size store tu. Macam tu. Maksudnya sales dia dulu gempak gila lah. Macam tu. Okay. Lagi? Lagi? Okay, lagi saya pass kat kawan saya ya Miss. Miss, boleh tak saya tanya tentang macam mana hierarchy dekat tempat kerja Miss? Organisasi tu macam mana? Organisasi. Contoh? Contohnya siapa kat atas, lepas tu carta-carta organisasi, siapa bawa Miss. Oh, okey. Untuk masa sekarang ni, setiap store KFC dia wajib ada satu RGM. RGM tu General Restaurant Manager. General Restaurant Manager ni yang bertanggungjawab atas satu store tu lah. Dekat bawah RGM tu nama dia ARM, Assistant Manager lah, which is Miss dengan seorang lagi assistant. Kita orang akan support kita orang punya General Manager. Dan dekat bawah kita orang, ada shift manager. Shift manager ni orang yang baru naik jadi manager lah. Dia akan duduk dekat shift manager tu dulu untuk belajar macam mana how to run the store. Lepas tu, kalau dia berkelayakan, dia boleh jadi assistant dan RGM seterusnya. Dulu dekat bawah shift manager tu, kita orang ada all star. All star ni dia half-half. Dia masuk manager dengan staff sekali lah. Tapi jawatan tu dah dibubarkan. Okey. Okay, untuk soalan seterusnya, boleh tak Miss naraikan sistem-sistem yang ada dekat KFC Store Bukit Sentosa tu? Sistem dekat KFC tu banyak tau dia pakai. Korang nak tahu yang penting-penting je lah ya. Berapa banyak? Tiga boleh. 3 boleh. Okay. Dulu KFC ni dia pakai satu sistem je. Nama dia ARMS. ARMS tu dekat situ semualah kita buat dari segi orderings, label semua kat situ lah. Tapi sekarang dia bagi-bagi untuk masalah stok, counting stok, ordering stok semua kita orang dah pakai FHamish. FHamish tu Food Market Hub lah. Food Market Hub tu dia mudah lah daripada ARMS yang lama tu sebab kita boleh adjust banyak kali. Kalau ARMS yang lama tu tak boleh adjust. Okay, lepas tu untuk report ataupun kita orang punya paperwork kan, kita orang ada paperwork sendiri untuk auditor masuk datang check. Kalau dulu kita orang tak ada sistem yang betul-betul kita orang ikut, tapi sekarang ni kita ada lah, kita orang pakai Core Insight. Core Insight tu detail sangat lah, sangat detail daripada deduction money, lepas tu collection semua dalam tu. So tak payah nak pergi apps lain untuk cari-cari, tak payah. Kat situ je semua. Ada satu lagi sistem yang paling penting lah, Aloha. Sistem Aloha ni dia dekat kaunter tau. Sistem kaunter dia pakai Aloha. Lepas tu dia pergi dekat integration PC. Dia masuk dekat Aloha jugalah. Dekat kita orang punya komputer dekat office pun link sekali. Maksudnya Aloha ni memang satu benda untuk kaunter je. Tapi dia punya report tu dia masuk dekat tiga-tiga PC yang kita orang boleh tengok lah. Macam tu.
Untuk next question, last question lah daripada saya. Boleh tak Miss bagi apa benefit agaknya sistem tu? Macam mana benefit dia untuk Benefit KFC dia. Sisters tu? Benefit dia, like, kalau benefit yang sistem yang KFC baru buat ni, dia lebih dia kepada auditor lah. Dekat kita orang sama je. Maksudnya tak banyak beza pun. Cuma kalau auditor datang nak check sekian-sekian tu, diorang lebih mudah. Sebabnya benda tu detail. Dia tak adalah isu macam kalau dulu nak check ni, report tak keluar, report tu tak keluar. Tapi sekarang ni okey lah. Maksudnya macam mana accurate. Report dia accurate macam tu. Faham? Okay. Saya rasa tu je daripada saya. Saya pass pada Konsel Wafi. Okey. Okay, Miss, soalan daripada saya yang seterusnya. Boleh tak Miss terangkan macam secara lebih perinci macam mana sistem yang Miss sebut tadi, sistem Core Insight tu dengan EOS tu berfungsi? Maksudnya macam siapa yang terlibat dalam pengurusan sistem tu, ataupun dari segi apa jenis maklumat yang sistem tu perlukan untuk berfungsi dalam KFC ni untuk terus. Aloha Dua-dua kalau boleh lah. Aloha dengan Core Core Insight dengan Insight. Aloha. Maaf. Okay, boleh. Untuk Aloha ni, dia mula daripada dekat kaunter tau. Kaunter ni, Aloha ni kita dah link dengan SSK. SSK tu maksudnya self-service kiosk. Bila self-service kiosk tu, orang order lah. Sebenarnya SSK ni ditubuhkan sebab waktu tu kita pernah ada masalah short staff yang sangat-sangat teruk kan. Jadi diorang buatlah SSK ni untuk kurangkan kita punya manpower lah. Okay, lepas tu bila guna Aloha ni dekat kaunter, kita ada pakai banyak berbanding daripada dulu lah. Sekarang kalau bila pakai Aloha, dia automatic store tu dia akan tukar kepada hybrid store. Hybrid store tu kalau awak pernah pergi dekat KFC, dulu dia punya tempat letak ayam tu dekat bawah tu ada air tau. Tapi sekarang dah tak ada. Dia pakai macam drawer macam tu lah. Kenapa dia bagi macam tu? Sebab benda tu sesuai lah dengan sistem Aloha ni. Sebab kita akan pakai banyak KDS screen. KDS screen tu kalau tanya Syarul tahulah tempat dia banyak screen kecil-kecil dekat selalunya dia ada dekat store tu ada 4 ataupun 3 lah. Satu untuk assembly. Assembly tu bila customer order kat kios atau kat kaunter dia akan keluar dah dekat situ. Bila dah dekat assembly tu dia akan keluar dekat backup dekat kawasan diorang prepared product tu kan. Dia akan keluar dekat situ. Bila dah keluar dekat situ dia akan keluar dekat bahagian drinks. Contohnya customer tu ada satu menu kan. Kalau dia ada air dia keluarlah dekat area drinks tu. Bila dah dekat drinks tu dia akan pergi dekat expeditor. Expeditor tu dekat kawasan packer. Packer yang akan serve customer punya tu lah. Lepas dekat expeditor tu baru dia akan muncul dekat bahagian pick up. Bahagian customer macam tu kan. Itu je lah. Okay, lepas tu report-report daripada Aloha ni dia ambil semua report lah. Daripada SSK, delivery, last mile, Foodpanda, GrabFood, Shopee, integration lah. Kita panggil dia sebagai integration sale. Macam tu lah dia akan masuk dekat situ. Bila dah report tu masuk dekat situ, baru dia akan masuk dekat kita punya report dekat delivery office tu lah. Kat situ. Tu main PC lah. Kita akan tengok report kat situ je. Lepas tu, Core Insight lah. Okay, Core Insight ni sebenarnya ada lagi ke? Ada. Okay, Core Insight ni. Core Insight ni mula-mula ditubuhkan waktu peranan utama dia adalah untuk collection, deduction dengan DBS. DBS ni maksudnya kita orang punya daily report lah. Daily report tu bank in. Dia sebenarnya berkaitan dengan duit je lah. Duit ni benda-benda yang berkaitan dengan duit semua dekat situ. Satu, kita akan tengok sale kita yang semalam ataupun beberapa hari yang lalu, kita tengok kat situ secara detail. Kalau ada kita deduct duit, kalau ada kita buat collection, macam tu.
Kalau KFC ni ada macam-macam collection lah. Contohnya tabung punya ayam tu. Bila lepas tu excess money, kita akan key in kat situ. Sebab semua tu masuk dalam record. Kalau awak macam kira counter kan, ada access, dia akan detect lah dekat dalam kita punya PC tu dan kita wajib key in. Kalau tak kita tak key in, dia akan jadi isu dekat kita punya auditor nantilah. Okay, lepas tu untuk deduction money ni, kalau kita guna duit sale kita tu untuk beli barang-barang keperluan KFC tapi dia bukan barang yang terlarang. Contohnya nak beli stationery ke, macam tu lah, dekat situ. Lagi satu, dekat situ ada transaction cashier kita. Kita nak detect diorang punya speed, diorang punya apa benda semua dekat Code Insight ni lah. Okay, faham. Seterusnya, nak tanya Kak Miss pasal sistem tadi tu. Macam mana, dalam aspek apa sistem tu dapat bantu pengurusan outlet KFC ni? Macam mana membantu sebenarnya sistem ni, kalau tanya Miss lah, dia tak sesuai sangat pun dengan jiwa kami ni. Sebab satu lagi, sebab dia baru launch sekitar 2 tahun yang lepas lah, macam tu. Benda ni okey sebenarnya, tapi sistem dia okey, cuma cara kita handle dekat store tu tak sesuai dengan apa yang diorang plan. Sebab sistem kita ni, dia KFC buat setaraf satu dunia tau. Macam kita punya e-learning ataupun Code Insight ni, dia setaraf dengan US punya KFC lah. Tapi Malaysia punya management lain lah dengan US tu. Contohnya labor cost. Labor cost kita orang sangat rendah. Jadi nak apply sistem Aloha ni tak berapa nak sesuai. Jadi kita orang walaupun guna sistem Aloha, tapi kita orang guna cara lama je lah, packing, ambil order sendiri, packing sendiri, macam tu lah. Itu tak berapa nak berkesan. Tapi so far kalau dalam segi management, dia sangat berkesan lah. Sebabnya satu, dia memudahkan kerja kita orang. Sebab kita orang tak payah nak rujuk orang lain, apa benda semua tu kan, semua ada dalam tu. Okay. So itu saja dari saya serahkan kepada Aiman. Okey Miss. Soalan seterusnya, bolehkah Miss berkongsi dengan kami aliran operasi dari langkah pertama hingga langkah terakhir? Operation. Operation. Dari langkah pertama ke langkah terakhir. Operation sebagai manager, staff ataupun sistem dekat KFC? Sistem. Operasi sistem tadi. Langkah-langkah dia. Ya. Langkah-langkah dia. Kiranya macam dari opening sampai closing tu macam mana? Dari opening sampai closing selalunya lah bila morning prep, kita akan round satu store dulu. Sebab kita orang ada satu apps, nama dia Routine. Routine tu kita punya daily operation checklist. Daily operation checklist tu yang bantu kita lah untuk settlekan kerja-kerja yang kita yang perlu buat ataupun barang-barang kita perlu check daripada pagi sampai closing. Contohnya daripada pagi tu lah kita wajib first kali check kita punya stok. Stok tu available, cukup ke tidak untuk production hari ni, ataupun kita check juga kita punya quality stok tu masih okey ke tidak, ada yang expired ke tidak, kat situlah. Lagi satu dia akan tolong kita check sekali equipment berfungsi ke tidak, kita akan check kat situlah. Lagi satu, kalau selalu bila kita dah terbiasa kerja dekat situ, kita dah tahu dah apa yang kita nak tengok. Tapi kalau untuk orang yang baru-baru naik, baru-baru jadi manager kan, dia orang akan pakai macam itulah, 100% daripada situ, bukan 100%, sorry, 50% daripada situ, 50% lagi daripada manager senior yang akan guide dia orang lah. Itu daripada pagi. Bila pagi, check, bila store dah buka, dah 10 pagi macam tu, dia orang akan rasa dulu produk. Sebenarnya benda ni wajib sebab kita nak tengok kualiti tu elok ke tidak untuk bagi customer serve kan. Tapi benda ni orang kata tak wajib lah. Tak wajib tapi harus. Okay, lepas tu bila
Bila dah stok tu semua dah settle, okay, kita beralih pula kepada sistem kira duit lah. Kita akan buka safe untuk kira sales malam, untuk kira amount yang kita perlu bank in hari ni. Lepas tu kita akan kira lah semua duit float money yang kita ada lah. Contohnya duit counter ada 2 ke 3 counter macam tu. Satu lagi ada counter delivery, satu lagi duit float money. Float money tu duit yang duit yang kita guna untuk rolling duit dekat kita punya tu kan, dengan peti cash. Peti cash ni duit yang kita deduct permanent setiap bulan untuk kita beli barang-barang yang tak boleh kita order daripada warehouse. Macam tu. Lepas kita hand over duit, kita akan buat report lah. Setiap pagi kita akan buat report daripada sales, product mix ataupun new promotion. Kita akan hantar dekat dalam area lah untuk bagi kita punya area coach tahu. Area coach tu maksudnya kita orang punya atas daripada RM kita orang. Maklum tu semua kita akan bagi dekat dia. Okay, Miss. Okay. Lepas daripada report, bersambung kepada operation biasa je. Selalunya operation biasa. Lepas tu kita buat ordering, check ordering. Lepas tu dah malam sekali baru kita key in stock. Kira dan key in stock. So far itu je. Okay, Miss. Soalan seterusnya, berapa lama masa dia ambil untuk melatih pengguna sistem ini sehingga mahir menggunakannya? Dia bergantung pada orang. Kalau orang tu betul-betul zero knowledge daripada KFC, mungkin dia ambil masa dalam 2 minggu. Taklah 3 minggu. No, dia akan lama sikit lah. Mungkin dalam, sebab kita orang punya tempoh training untuk orang yang zero knowledge ni sepatutnya 6 bulan. 6 bulan. Tapi sekarang ni sebab kita ada masalah kritikal, tak ada manager dengan staff, jadi diorang percepatkan lah. Tak nak diorang kena catch up dalam masa tu. Dalam masa sebulan tu memang diorang kena betul-betul tahulah macam mana nak buat kerja. Tapi kalau orang yang dah ada basic dekat KFC, macam dah pernah jadi staff KFC, yang tu diorang lagi senang lah. Dalam 2 minggu, 3 minggu macam tu dah okey dah. Okey. Itu je dari saya. Saya pass kat kawan saya, Muhammad Izzuddin. Okey, pertama sekali terima kasih. Okey, Miss. Pernah tak outlet mengalami kegagalan sistem dekat Lamas Sesawang? And then kalau pernah, boleh tak ceritakan apa tindakan yang akan diambil oleh pihak pengurusan untuk bantras masalah ni daripada berterusan pada masa hadapan? Okey, kegagalan masalah ni dia pernah berlaku banyak kali sebenarnya. Contohnya dalam kita punya e-learning tu, bila diorang ada update yang terbaru apa tu semua tu, benda tu waktu tu memang kita tak boleh pakai lah. Jadi bila benda tu tak boleh pakai, dia tak adalah masalah besar untuk kami pun, sebab orang atas dia akan inform dekat auditor yang tertentu untuk bagi tahu benda ni tak boleh update. Jadi kalau korang datang store, datang check, yang ini tak perlu ambil kira lah. Macam tu. Kalau masalah operation macam counter hang ke, ataupun internet connection tak ada, troubleshooting apa benda, dia punya laman web tak boleh sentuh kan, kita orang ada backup dia. Contohnya manual, kalau tak boleh nak key in stock macam tu kan, kita orang ada satu lagi sistem, orang kata macam mana lah, backup. Untuk backup plan, kita boleh delay key in stock tu sampai 3 hari ke depan. Macam tu. Yang tu sangat membantulah berbanding yang sebelum ni. Kalau kita ada masalah internet connection tu, kita memang tak boleh nak buat apa. Update sistem dengan business date pun tak bertukar. Jadi sales tu tak masuk. Bentuk kena buat report dekat kita punya MIS tu. Tapi setakat ni okey lah. Sebab orang-orang yang kita contact tu boleh tolong kita. Macam ada ni, kita contact dia, then masalah tu settle. Tak adalah ambil masa yang lama pun. Okey. Soalan last dari saya. Sebagai seorang yang dah lama untuk mengendalikan sistem ni, adakah Miss ada sebarang cadangan untuk penambahbaikan untuk tingkatkan efisiensi untuk sistem ni? Mestilah ada. Salah satu dia
internet lah. Internet dekat setiap store tu kena betul-betul strong. Itu satu. Lagi satu, untuk aggregators macam Foodpanda, Shopee macam tu kan. Sebab ada setengah store, diorang punya personal hotspot nak dapatkan order benda semua. Bagi miss lah benda tu tak patut. Sebab kita ni bukannya duduk dekat situ setiap masa. Kita berjalan-jalan, bila internet tu hilanglah order tu. Itulah dia. Satu kelemahan dekat KFC ni, internet dia kurang. Lagi satu, dia punya talian untuk kita buat report tu, helpdesk kita tu sangat busy. Bila dia sangat busy, diorang tak boleh nak catch up. Alih-alih diorang kata okay, nanti follow up balik. Itulah kelemahan, antara kelemahan dia. Okay, saya pass semula kepada Syarul. Okay Miss. So kita orang macam saya sendiri bekas pekerja KFC, bekas staff Miss. So kita orang nak ucapkan terima kasih Miss sebab sudi luangkan masa untuk interview ni. So terima kasih banyak Miss. Okay. Terima kasih Miss. Nak bantu untuk siapkan assignment kita orang ni. Terima kasih Miss. Okay. Kira Syarul ada boleh Jangan cari boleh jelas. Miss. Apa dia Miss? Janji KFC apa? Dah kali last minute. Mana ada last minute? Mana ada buat kerja last minute? Dah boleh. Tak ikut. Mana tahu? Okay lah.